nak lebih detail macam mana cara dua benda lah ni bekerja, kita tengok kat whiteboard. Dekat whiteboard nanti bila lukis kita nampak sikit secara teknikal macam mana benda lah ni bekerja. Right, let's go. Tak tepi. Okay, kita pergi ke standard punya dulu. Kita akan ada inlet turbo, kita akan ada siput, katalah lebih kurang macam tu. Kita akan ada kipas kat sini. Okay, lebih kurang macam tu. Dan dekat sini nanti dia akan wujud valve. Okay, dia ada dekat sini satu lagi. Lebih kurang. Okay, dia datang sini. Lepas tu plunger dia akan berada dekat sini, nak tutup ni. Solenoid dia kat belakang. Okay, ni dalam keadaan tertutup. Angin masuk ke depan. Okay, diemparkan dan menghasilkan boost keluar. Kita tunjuk keluar kat sini satu lagi. Okay, boost keluar. Jadi dia akan menghasilkan boost kat sini. Tetapi apabila valve ni terbuka macam ni, okay, dia dah masuk tu, dia terbuka. Ni bukan duduk kat sini. Angin tadi akan pusing kat sini. Yang keluar ni tak ada tekanan dah, tak ada boost. Dia akan pusing kat sini. Simple je cara kerja dia. Apabila solenoid on, plunger dia masuk, valve akan terbuka ataupun bypassnya akan terbuka, angin akan pusing kat sini. Oh, sekejap. Telefon. Pukul berapa ni? Okay, dah nak sahur. Okay, sempat lagi sikit. Okay. Kipas ni pusing laju. Okay, kipas ni pusing laju. Pusing laju lah. Pusing laju. Tiba-tiba valve ni kita tutup. Kipas yang pusing laju ni akan menghasilkan angin yang banyak. Jadi dia tak boleh nak hantar ikut valve dah. Sebab valve ni dah tutup. Jadi nak tak nak, spike akan keluar kat sini. Spike ni keluar dalam bentuk shockwave. Okay, kalau kita lukis graf. Okay, ni pressure. Ini time. Kalau dalam keadaan orang kata keadaan valve ni terbuka, pressure tak ada. Pressure memang betul-betul kosong. Okay, pressure dia betul-betul kosong. Tapi apabila valve ni tutup secara mengejut, dia akan datang dalam bentuk spike macam ni. Macam tu. Sedangkan 5.37 PSI dekat sini. Dia hantar tinggi. Sebab boost controller dalam keadaan on. Dia wastegate akan terbuka. Jadi dia akan hantar dalam pressure yang tinggi. Sampai je pressure yang tinggi ni kepada pressure sensor dekat dengan throttle body, boost controller akan off, wastegate akan terbuka dan pressure ni akan jatuh. Tujuan dia hantar tinggi ni supaya perjalanan dia jadi lagi laju. Okay. Untuk standard punya DV. Okay, DV yang tak standard ni, saya tak lukis ni, saya lukis dia dalam keadaan valve saja. Dia akan ada piston. Okay. Sekejap. Ke depan sikit. Belakang banyak barang ni. Dia akan ada piston. Kita nampak tadi piston. Okay, dia akan tutup. Katakanlah buruk lah sikit lukisan. Dia akan tutup lubang bypass. Di belakang piston akan ada spring. Dia ada body. Kat body ni dia ada satu lubang. Yang mana lubang ni akan ditutup oleh plunger. Plunger sewaktu dia off, tak ada current, plunger ni akan tutup lubang ni. Okay. Plunger tu akan tutup lubang sini. Okay. Lebih kurang.
Jadi jadi angin boost yang datang daripada sini akan bocor melalui satu lubang kecil di sini, di tengah-tengah piston. Jadi dia akan masuk, dia akan berkumpul kat belakang piston. Jadi katakanlah tekanan boost, katakanlah 1 bar. Jadi tekanan di belakang piston ni akan jadi 1 bar juga. Jadi apabila tekanan sama, piston tak akan pergi ke mana-mana. Dia tak akan tolak masuk, dia tak akan pergi mana-mana, dia duduk diam kat situ je. Sebab tekanan dia sama. Tak ada terhasilnya force. Okey, tetapi apabila solenoid itu on, plunger ni akan masuk. Okey. Dia akan masuk dan dia akan buka lubang dekat body. Plunger tu akan masuk, duduk kat sini. Okey, macam mana ni? Macam tu lah lebih kurang. Ini menyebabkan tekanan yang duduk belakang piston ni bocor ke sini. Keluar. Jadi dalam piston atau belakang piston ni, tekanan dia akan menjadi rendah. Sangat rendah. Ada perbezaan tekanan, akan wujud force. Force ini yang akan menolak piston terbuka. Sebab dalam ni dah bukan 1 bar lagi dah. Force ni akan tolak piston ni terbuka dan berlakunya kebocoran pada bypass. Teori dia macam tu, design dia. Tapi praktikal dia tak macam tu. Sebab design dia ada failure. Okay. Jom kita tengok. Failure yang pertama adalah design piston. Tengok pun dah tahu, alamak, design piston ni fail. Okey, mana nak lukis? Kalau kita tengok piston dia macam ni, besar sikit sama nak tengok. Macam ni. Lubang kat sini. Okey. Ni getah penutup dia, getah kat sini ni lah. Ni ada bonjolan ni sikit. Ada bonjol, dia akan tutup. Luas permukaan tak sama besar, tak sama saiz. Jadi force pun tak sama. Kita tengok sini Kat sini luas permukaan dia besar. Jadi tekanan yang kena dekat permukaan yang besar ni akan menghasilkan force. Okey. Manakala permukaan kat dalam dia ni kecil. Ni sebab dia ada body size ni. Jadi lubang kat dalam dia kecil. Permukaan depan ni besar, lubang ni kecil. Jadi walaupun dalam ni 1 bar juga, tapi permukaan dia kecil. Okay. Force yang dekat luar lebih besar daripada force dekat dalam. Waktu boosting, tekan minyak, boost naik, katakanlah 1 bar. Kat sini akan tolak permukaan ni. Kat dalam ni 1 bar juga akan tolak permukaan ni. Force daripada ni lebih besar. Jadi dia akan buka juga piston ni. Dia tak balance sebab permukaan dia tak sama luas. Dia tak balance. Jadi piston ni akan bergerak ke belakang sebab dia ada force lebih besar kat sini. Jadi nak counter balik masalah tu, mungkin diorang perasan lah, dia nak counter balik, dia orang letak spring kat belakang ni. Jadi force daripada diameter dalam campur dengan force spring, barulah dia jadi lebih besar ataupun sama dengan. Ini akan menyebabkan piston ni tak bergerak
ataupun piston ni akan ditutup. Seperti saya cerita tadi, body, piston dan spring. Dia duduk rendah. Waktu kita pasang dekat body, dia tak sentuh pun lagi lubang bypass. Jadi dia tak ada force daripada spring. Jadi ni tak ada. Ni tak ada force luar lebih besar daripada force dalam. Valve ni akan terbuka bila kita boosting. Jadi itulah wujudnya shim ni. Shim ni guna untuk setting tau. Kita masuk kat sini, piston akan jadi lebih tinggi. Bila kita pasang, dia sentuh dan dia ada force. Wujudnya force spring. Jadi adanya force spring, barulah bahagian dalam lebih tinggi force dia untuk tutup lubang bypass. Tapi ni masalah ni, spring ini static. Force dia satu je. Dia tak akan berubah. Static. Manakala force pada piston berubah-ubah mengikut tekanan. Boost semakin tinggi, tekanan semakin kuat. Kita bagi nombor, senang. Bagi nombor baru kita nampak. Kita bagi nombor kita nampak. Contohnya, force luar ni adalah kata 5 Newton. Dan oleh sebab piston kat dalam ni kecil, kita bagilah dia 2.5 Newton. Jadi nak pastikan piston itu tutup, spring ni kena bagi force. Katalah spring ni bagi 3.5 Newton. Jadi total kat sini 6 Newton. Belakang piston lagi kuat, jadi dia tutup lubang bypass. Jadi boost naik. Tetapi apabila tekanan boost ni lebih tinggi, dia akan menghasilkan force yang lebih besar. Katakanlah dia menghasilkan kat sini 10 Newton. Okey. Tekanan dalam ni pun akan naik juga, tapi dia menghasilkan force yang kurang. Sebab luas permukaan dia sikit. Katakanlah dia menghasilkan 5 Newton. 5 campur 3,5 baru 8,5 Newton. Force daripada luar lagi besar. Piston akan terbuka. Nampak? Dia variable sebab spring ni static. Force spring adalah static, manakala force piston adalah variable mengikut tekanan. Jadi nak setting dia tak senang. Kalau kita setting waktu idle, waktu boosting dia jadi lain, waktu boosting kita setting, waktu idle dia jadi lain sebab pressure dia tak sama. Ni design dia tak cantik. Okey. Kelebihan dia satu, kekurangan dia banyak. Okey, katakan saya keraskan lagi spring ni. Saya keraskan spring ni kepada 5 Newton. Jadi kat sini akan jadi 10 Newton. Yap, pressure sama, dia akan tutup. Tapi sewaktu idling, waktu berhenti, boost tak ada. Kat sini tak ada. Okey, katakanlah sini jadi satu, sikit lah dia hasilkan 1 Newton je. Jadi piston ni akan tutup rapat. Jadi dia tak ada NA mode. Bila tak ada NA mode, dia tak ada spike. Boost spike tu hilang. Jadi terboleh akan terhasil pakai melalah ni. Nak setting boost pun tak senang sebab macam tadilah, makin tinggi boost makin kuat pressure. Jadi shim ni kita tak tahu berapa tebal nak isi. Kena buat, kena test, kena tukar test. Cuba try test lah. Dan NA mode hilang, boost spike hilang, terboleh akan ada. Aduh, banyak buruk lah pula daripada baik. Okey. Jadi pilihan masing-masing, sama ada nak pakai DV standard ataupun nak pakai DV plus. Nak pakai DV plus bukan plug and play, kena setting. Dan setting dia agak leceh nak setting. Kalau pakai yang standard, plug and play,
koyak, tukar. 2 tahun, 3 tahun, koyak, tukar. Koyak, tukar, koyak, tukar. Itu saja. Kalau yang ni tak akan rosak, tapi performance kacau. Performance akan kacau. Turbo lag akan terhasil. Boost pipe tak ada. Okey. Itulah perbezaan antara DV Plus dengan DV standard. Korang fikir-fikirkanlah sendiri mana nak pakai. Saya kalau ikutkan saya akan pakai yang standard balik. Sebab saya nak boost pipe. Saya nak semua benda lah ni berfungsi balik. DV valve, DV dengan boost controller. Kalau nak pakai benda ni tak berfungsi, ni pun tak berfungsi mana. Alright, harap dapat bantu semua.